Yang pertama, dalam hidup kita pagi sampai petang, berapa lama kita ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang start buka mata sampai tidur balik langsung tak ingat Nabi. Bahkan dalam rumah kita tak ada langsung buku berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pandai ustazah nak jual buku benarnya. Bukan saya yang jual, tak ada kaitan dengan dia, tapi pihak penganjur, antara pihak penganjur bersama menjayakan majlis pada malam ni minta saya ceritakan bagi apa ni iklankan nama buku ni, glamour buku ni Muhammad Asy-Syama'il Muhammadah, di antara buku yang diyakini tentang sirah, tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, kita bila buku ni suami baca, isteri dengar, isteri baca, suami dengar, lepas tu anak-anak pula dengar dan sebagainya. Kena ada cerita kisah Nabi Muhammad dalam rumah kita. Masya Allah. Kalaupun kita beli je ni, lepas tu baca mukadimah, lepas tu letak pula dekat rak, langsung tak baca, lepas tu meninggal dunia. Mudah-mudahan esok-esok anak cucu kita pula baca, kita dalam kubur pahala mengalir. Subhanallah. Kalau betul kita cinta Rasulullah, sekurang-kurangnya ada satu buku berkenaan dengan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ingat Nabi Muhammad. Kedua, kita akan sebut-sebut apa dia? Selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada banyak kisah tentang kehebatan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak cerita, kalau siapa pernah dengar kisah panjang cerita ni, kan tak habis ni. Bagaimana selawat ini dia membantu ketika hidup dan membantu saat kita menghadapi sakaratul maut, dan saat kita selepas sakaratul maut. Selawat juga boleh bantu kita dalam kubur, selawat juga boleh bantu kita di padang mahsyar. Maksudnya selawat adalah satu zikir, satu amalan yang telah kita dapat syafaat Nabi, bukan di padang mahsyar lagi. Pertolongan Nabi kita boleh dapat saat kita hidup lagi. Ada banyak kisah Iman Hasan Asri, ada kisah ulama-ulama yang besar yang mana cerita tentang kehebatan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanda cinta yang kedua pada Nabi, banyakkan selawat pada Nabi. Nabi kata orang yang paling dekat dengan aku di padang mahsyar, orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Kita tak tahu di kalangan kita ni siapa yang rapat dengan Rasulullah. Kita nampak dia tu orang biasa je, cleaner contohnya. Nampak dia orang miskin, dia tu sekian-sekian, tapi rupanya dia orang paling rapat dengan Rasulullah. Sebab apa? Dia paling banyak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang nampak mulia, mungkin kerana pangkat dan harta ataupun keturunannya, tapi dia tak banyak selawat pada Nabi. Dia paling jauh dengan Rasulullah di padang mahsyar kelak. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian yang ketiga, akan lahir ketaatan. Ibu-ibu, bapa sekalian, Nabi ada bersabda, di kalangan umatku ada yang enggan masuk surga. Nabi kata, sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah golongan yang tak mahu masuk syurga? Ada ke orang yang tak nak masuk syurga? Lalu Nabi kata, ada. Itu adalah orang yang melanggar perintah Allah dan juga melakukan apa Allah larang. Maksudnya yang ketiga, kalau tanda cinta kepada Rasulullah, orang yang saling bercinta mesti merindui, orang yang saling merindui mesti nak bertemu. Syarat untuk bertemu dengan Rasulullah, taati segala perintah Rasulullah, tinggalkan segala larangan Rasulullah. Ia merujuk kepada segala perintah Allah dan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Cuba cek ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, makan kita dah ikut belum apa yang Rasulullah sebut? Rasulullah tekan halalan thayyibah. Pakai kita dah ikut syariat belum? Cara kita berikut syariat belum? Cara kita hidup di rumah tangga kita ikut syariat dan sebagainya. Dan yang keempat, ini yang sangat penting ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah, akan lahirnya pengorbanan. Masya Allah, kita sanggup korbankan RM1 tadi tu. Memanglah kita sebut waris tadi tu, wallahu alam, yang paling banyak biru ke hijau ke merah, wallahu alam. Agak-agak kalau buka tabung kita tanya Tuan Haji kan, tabung biasanya buka duit mana yang paling banyak, biru, hijau ke merah? Dengan Haji cakap biru. Sebab apa? Kita cenderung memberi jalan Allah warna biru. Sebab apa? Kita mula sebut penting ikhlas, Ustazah. Adakah tahap ikhlas kita singgit daripada muda sampai tua? Adakah maksud ikhlas itu memberi di jalan Allah apa yang kita sayang?
Sedangkan masuk ikhlas itu adalah apabila kita memberi sesuatu di jalan Allah, apa yang kita cintai demi Allah. Sebab itu kadang antara RM1 dengan RM10 kita lebih cintakan RM10. Tetapi sebagai bukti kita lebih mencintai Allah daripada RM10, kita masukkan RM10. Sebab apa RM1 ni kalau hilang kita tak cari. Ada ke orang riuh RM1? Tolong cari duit RM1 mak, hilang tak ke mana, riuh cari, tak ada. Orang tak heran dengan RM1. Akhirnya kita beri di jalan Allah perkara benda yang tak sayang. Kita bimbang tak ada nilai, kita kata ikhlas, tapi itu tipu daya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, kamu dikatakan membuat benar-benar kebajikan atau kebaikan selagi mana kamu tidak memberi jalan Allah sesuatu yang kamu sayang. Kita bila bagi RM1, kita tak sayang, kita tak tahu RM1 itu mampu tak menghakis sifat tamak kita pada dia. Sebab apa? Kita beri bahagian yang kita tak suka daripada dunia. Tetapi bila kita bagi RM10, kita sayang RM10, kita bagi sampai tak lendur malam tu teringat, apalah bagi RM10, banyaknya bagi, patut minta balance tadi. Kadang orang main minta sedekah kan, dek makcik ikhlas RM1, ada balance tak RM9? Kalau lebih makcik tak tidur, contohnya lah. Kita bila beri sesuatu kita sayang, itu tu sedekah yang akan menaikkan nilai keimanan kita. Lama-lama dah tak sayang RM10 sebab biasa bagi RM10. Nak sedekah je RM10, nak sedekah je RM10. Allah lipat gandakan rezeki kita dan Allah tarik rasa cinta kita kepada RM10. Lama-lama naikkan lagi RM15, naikkan lagi kepada RM20. Ada orang dia boleh bagi RM50 tanpa dia rasa apa-apa, dan dia bukan kaya. Saya jumpa ramai orang macam ni, makcik-makcik, ada kakak-kakak kerja cleaner je, tapi hari tu saya melahirkan anak, dia holok RM10. Bukan saya nak suruh orang holok RM50 kat saya, jangan salah faham. Sebenarnya dia akak ibu tunggal, anak 4 orang, suami dah lama melahirkan akak. Dia besarkan anak dia seorang-seorang, ada motor saja. Motor je. Kerja, tempat kerja ke lokasi kerja ni jauh. Ni masa saya kerja dulu ni, jauh dia nak pergi kerja. Ada satu hari saya nampak dia dengan motor, anak dia bawa beg besar ni. Rupanya nak hantar daripada Seremban ke Pilah, lebih kurang 1.5 jam. Hanya motor buruk saja. Ibu yang sangat, saya kata, kak kenapa ni banyak sangat, akak lebih memerlukan daripada saya. Usah saya beri nilai yang saya sayang, RM50 ni besar sangat bagi saya. Mudahan Allah lipat gandakan rezeki saya. Dia ni saya nak cerita ni, subhanallah, di sebuah jabatan, dia cleaner, orang panggil macam office boy tapi perempuan. Suruh basuh pinggan, orang suruh angkut air akik, angkut air, orang suruh menyapu. Kerjanya tunggu orang suruh-suruh saja. Orang tendam pekerjaan ni. Tapi setiap tahun dia menunaikan umrah. Setiap tahun ada orang taja dia pergi umrah. Dia kata, ustazah, tahun depan pun ada orang taja acik, berebut acik pun tak faham. Rizki tak pernah putus untuk anak dia. 4 anaknya berjaya masuk universiti dan sebagainya. Sebab apa? Dia mengakan satu perkara, memberi di jalan Allah apa yang dia cinta. Akhirnya Allah tak bela dengan dia, datang rizki yang tak disangka-sangka. Selagi mana kita berkira-kira dengan Allah, memberi sedekah di jalan Allah berkira-kira. Tapi bila nak beli handbag tak berkira-kira pula. Bang, baik beli yang ori, tahan lama bang. Mulalah kita nak sesuatu yang kualiti bila melibatkan dunia. Tetapi kenapa bila libatkan akhirat kita tak utamakan yang berkualiti. Subhanallah. Akhir mudah-mudahan insya-Allah para jemaah muslimin muslimat sekalian, suara serak ni sungguh ni, masya-Allah. Saya mohon maaf salah dan silap kekurangan dalam penyampaian kerana kekurangan dari sudut kesihatan dan sebagainya. Saya mohon maaf juga kalau kata-kata saya menyentuh hati atau membuatkan terasa tak ada niat lain melainkan untuk kebaikan muslimin muslimat sekalian, insya-Allah. Mudah-mudahan kita adalah di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyambung perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia. Dunia hari ini ada 6 bilion manusia. Islam baru 1 bilion. Ada 5 bilion lagi yang tak kenal Allah Tuhan mereka, yang tak tahu Nabi Muhammad itu Rasul mereka, yang tak pernah baca Al-Quran, yang tak pernah menikmati kalimah syahadah. Haji duduk balik Tuan Haji. Ada cerita satu saya nak cerita.
Kak jadi pula beria bangun, sabarlah sikit, datang dari jauh ni, bagi cakap banyak sikit. Okey, subhanallah. Ini kisah benar. Ada seorang lelaki di kalangan bukan kaum Melayu lah, tak silap saya daripada kaum India. Dia adalah pekerjaan belum masuk Islam adalah pembunuh upahan. Dia dah bunuh ramai puluh ke ratus orang. Kerja dia bunuh orang. Ni orang Malaysia ni, bukan cerita kala ke, ni cerita zaman sekarang ni. Memang dia pembunuh upahan, tukang tembak ke, tukang sembelih ke, wallahu alam, memang kerja dia adalah pembunuh upahan. Suatu ketika dia tak lena tidur, roh-roh orang dia bunuh tu mengganggu dia. Dia makan tidur pun dah tak jadi. Dia buat apa pun tak jadi, jumpa doktor, dia tak boleh tidur berapa lama. Satu hari dia tanya rakat orang yang dia kenal, seorang wanita kenalan dia. Dia kata, macam mana nak buat, saya tak boleh tidur. Dah jumpa doktor semua tak boleh tidur. Kemudian wanita Islam ni, dia kata, kamu baca ayat ni. Tahu tak dia bagi ayat apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu doa siapa tu? Nabi Yunus alaihi salam. Masya Allah. Lepas tu lelaki India ni baca. Dah baca berapa malam, memang betul dia boleh tidur lena. Kemudian dia tanya wanita tu, dia kata, macam mana, bagi aku ayat apa? Itu adalah ayat Al-Quran. Itu adalah doa dalam agama kami Islam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lelaki ni asbab kerana itu dia masuk Islam dan dia menikah dengan wanita tersebut. Nak sebutnya kita, Masya Allah, kita lahir-lahir Islam, lahir-lahir dalam keadaan begini, ibu bapa kita Islam, tapi di luar sana ramai yang tak kenal Islam, tapi hati mereka sebenarnya ada satu fitrah, satu keinginan untuk kenal Tuhan yang sebenar, untuk kenal siapakah yang sebenar. Kita duduk berjiran bertahun-tahun, kita tak pernah cerita Islam pada saudara kita, tetapi sebab kita tak mampu nak cerita tentang Islam, sekurangnya kita doakan mereka. Ya Allah, jiran aku ni baik, ya Allah, dia belum Islam, ya Allah, dia hidayah. 5 kali waktu sehari kita doakan untuk sahabat-sahabat jiran-jiran kita yang Islam. Asbab doa kita akhirnya dia masuk Islam. Dia pun tak tahu dia masuk Islam asbab kita, tapi pahala tu mengalir kepada kita juga. Saya pernah forum dengan seorang penceramah bebas yang terkenal, kalau saya sebut nama dia semua orang. Masa forum tu dia menangis teresak-esak. Dia cakap, saya Cina, saya masuk Islam alhamdulillah, tapi saya terluka bila orang Islam sebut orang kafir dalam neraka, sebab saya meninggal tak dapat, belum masuk Islam. Ayah saya meninggal masuk Islam, dia kata. Saya sangat terluka. Saya tak boleh bayang emak saya dalam neraka. Saya tak boleh bayang emak yang mengandung, melahirkan saya, menyusu dan membesarkan saya di dalam neraka. Sebab orang Islam, Melayu Islam, kita kata orang kafir neraka, orang kafir sekian-sekian, yang mereka katakan itu termasuk ibu saya. Sebab itu dia kata, saya selalu menangis. Saya memang gembira saya masuk Islam, dalam masa yang sama saya sangat bersedih dan duka cita sebab mak ayah saya meninggal sebelum mereka menikmati Islam. Dan kata, kenapa orang Melayu Islam tak kuat semangat untuk sebarkan agama? Kebanggaannya Islam dinikmati oleh orang bukan Islam melalui mu'alaf juga. Orang India masuk Islam, melalui orang Cina masuk Islam. Sangat jarang di sana ada Melayu Islam bersungguh-sungguh, tetapi ada, tapi tak seramai mereka. Sebab mereka tahu mereka nak selamatkan ahli keluarga mereka daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat manfaat, insya-Allah. Bercinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mendoakan bukan untuk kita saja, doakan untuk umat-umat yang belum lagi masuk Islam, tapi mereka umat Nabi Muhammad, tapi mereka tak kenal Nabi Muhammad. Dengan doa kita, doa ukhul ibadah, doa itu adalah kepala ataupun roh ibadah. Doa usilahul mu'min, doa itu adalah senjata yang paling ampuh, yang paling tajam bagi orang mukmin, insya-Allah. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.